Assalamualaikum and hai semua, saya Azhar. Hari tu kan kita ada bincang macam mana nak edit video guna phone je. Nak potong-potong lagu ikut beat, lepas tu masukkan title, masuk color grading sikit, lepas tu bagi jadi cinematic. Dah cantik kan? Tapi itulah kadang kita tengok balik video kita macam kalau lawa-lawa tangkap tu kita tangkap elok-elok, mesti lawa. Tak apa, hari ni saya akan kongsikan 5 tips macam mana nak tangkap video bagi jadi cantik, lawa dan smooth. Jangan risau, jangan buang masa, jom kita start. Ok, untuk tips yang first ni, saya nak sentuh benda yang paling asas dan paling basic, tapi selalunya mungkin kita terlepas pandang, iaitu kita punya camera setting tu sendiri. Ok, sekarang kita buka kita punya camera setting. Kalau untuk iPhone, kita boleh buka ke setting, kita scroll kat bawah tu, cari kamera dan tekan record video. So kat record video ni kita boleh nampak dekat belah kiri kita adalah dia punya resolution, dan kat belah kanan ni ialah dia punya frame per second. So jom kita tengok pasal dia punya resolution ni. Ok, apa tu resolution? Resolution ni sebenarnya berapa piksel yang ada untuk satu gambar tu. So let's say kata kita ambil saiz yang kecil 720 ataupun nama lain dia HD, kita akan dapat video besar ni lah. Tapi kalau kita tambah lagi, naik lagi jadi Full HD 1080p, kita punya pixel lagi banyak, so gambar dia jadi lagi clear. Dan mungkin telefon-telefon yang baru sekarang kebanyakannya boleh support 4K. Apa tu 4K? 4K ni lagi besar, dia 4 kali ganda daripada HD tadi. Gambar dan details lagi banyak lah kita boleh capture, so lagi jelas, lagi cantik. Sekarang jom kita bincang pasal frame per second. So apa tu frame per second ataupun nama lain dia FPS? Sebelum kita tahu mendalam lagi pasal FPS ni, kita kena tahu macam mana video tu sendiri berfungsi. Ok, video ni sebenarnya adalah susunan ataupun sekuen gambar yang ditangkap. So untuk video yang sekarang yang biasa dekat TV, dekat movie, dia menggunakan 24 frame per second. Maksudnya dia tangkap 24 individual gambar dalam masa 1 saat. So disusunkan dalam satu sekuen, dia akan menjadi movie. Sekarang ni kita tengok balik dekat setting kita tadi, kita ada beberapa option untuk FPS tu sendiri. Kita ada 24 FPS, 30 FPS dengan 60 FPS. So mana satu yang kita kena pilih? Bagi saya, personally saya akan choose yang paling tinggi lah, iaitu 60 frame per second. Bila kita gunakan 60 frame per second ni, kita boleh slowkan dia untuk menjadi 24 frame per second. Automatic gambar akan jadi lebih smooth. So contoh dia macam ni, supaya kita tengok. Yang atas ni menggunakan 24 frame per second dan yang bawah ni menggunakan 60 frame per second. Apabila saya slowkan yang bawah ni jadi 24 frame per second, kalau tengok betul-betul yang atas tu dengan yang bawah ni memang gambar tu slow, tapi kita punya movement tangan ataupun shaky video kita akan dismoothkan. Sekarang ni mesti orang tanya, awak pula kalau 24 frame per second tak boleh slow mo ke? 60 je boleh? Ya, betul, 60 dengan 30 je boleh. Tapi jom kita tengok apa jadi kalau kita slowkan 24 frame per second sama macam kita slowkan 60 frame per second tu. Nampak tak dia punya perbezaan dia tu? So yang atas tu akan jadi sangkut-sangkut-sangkut sebab dia tak cukup frame. Jadi itulah penerangan ringkas untuk kita punya resolution dengan frame per second. Mungkin topik ni pening sikit lah kan tadi, tapi apa-apa pun benda yang paling penting sebenarnya bila kita dekat setting kamera kita tu, kita pilih frame per second yang paling tinggi. Selalunya adalah 60 frame per second lah. Kita ambil 60 frame per second, lepas tu kita pairkan dengan resolution yang paling tinggi. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak edit buat bagi jadi slow-mo gunakan kita punya video app. Kat sini saya pakai video lip. Kita dah ada video yang ditangkap dalam 60 frame per second. Kemudian kita pergi dekat bawah dia tu, tengok speed. Ok, speed tu kita boleh drop ke 0.4x, iaitu sama dengan 40%. Dah jadi video kita yang slow-mo. Untuk tips yang kedua ni, saya sarankan kita guna semua lens yang kita ada dekat kita punya kamera. Sebab rata-rata kamera yang moden dan sekarang ni at least datang dengan 2 lens, tak pun 3 lens. So contohnya macam iPhone X, dia ada normal lens dengan telephoto lens. Kalau yang dah up sikit, iPhone
11 Pro contohnya, dia ada 3 lens, iaitu lagi satu wide lens. Bila kita tangkap ni, kita try to use all the lenses, so dia akan jadi lebih cantik walaupun kita tangkap pada subjek ataupun objek yang sama. Contohnya video A, kita tangkap menggunakan satu lens saja, dan video B kita tangkap guna 2 lens kepada objek yang sama. Kalau kita tengok betul-betul, dia nampak tak boring lah, nampak macam ada banyak angle dan jadi lebih menarik. Okey, untuk tips ketiga ni kita akan bincangkan mengenai lighting. Sebenarnya sensor dekat kamera phone kita ni kecil je, tak macam dekat DSLR maupun mirrorless camera. Yang tu sensor dia pun semua besar, so cahaya senang masuk. So sensor kecil ni macam mana kita nak buat? Kita kena pastikan cahaya cukup bila kita tengok gambar maupun video. Bila cukup cahaya, gambar akan jadi sharp dan cantik. So bila kita pergi travel, kalau siang tu tak apalah, senang nak tangkap. Cuma malam try lah cari dekat tempat-tempat yang cukup cahaya lampu. Ni contoh kat sini, saya pakai iPhone X untuk rakam video ni dan cukup cahaya. So apa jadi kalau kita tutup lampu? So nampak tak? Dia akan cuba cerahkan juga gambar tu, tapi dia akan increase ISO, dia akan jadi gambar tu jadi lebih noise. So jom kita compare dengan yang ada cahaya. So boleh tengoklah sebelah-sebelah, yang mana yang gelap tu ISO tinggi, gambar akan noise jadi pecah-pecah, dan yang satu cukup cahaya, gambar akan jadi sharp dan cantik. Kalau nak tangkap video tu, pastikan cukup cahaya. Untuk tips keempat ni, saya nak tengok sikit cara kita tangkap video tu. Janganlah tangkap pakai sebelah tangan je, nanti bergegak habis semua, tak cantik lah kan. Try untuk pakai dua tangan. Dua tangan pun ada cara dia. Janganlah letak tangan sedepar kat depan tu. Try tarik tangan tu dekat sikit dengan badan, so badan kita akan kurangkan shakiness of the video lah. Kemudian kalau ada tripod, boleh pakai tripod. Kalau tak ada, kita try lah support dekat batu ke, dekat tembok ke, untuk dapatkan shot kita tanpa ada apa-apa gegaran ataupun shake lah. Lepas tu kalau nak tangkap video tu, janganlah tangkap sekali sampai 5 minit, 10 minit. Tangkap sikit-sikit tapi banyak. Nanti bila kita edit, kita gabung-gabung, jadi lagi cantik. Tips terakhir untuk hari ni, saya nak minta lah sangat-sangat, siapa yang pergi travel tu jangan kedekut. Kedekut apa? Kedekut tangkap video. Kalau buat video cantik-cantik, kena tangkap banyak-banyak. Bukan tangkap bagi satu tu panjang lama-lama, tak. Tangkap banyak-banyak. Tangkap sana sikit, sini sikit, bagi banyak angle, bagi ada detail, ada close up, baru jadi cantik. Bila semua sambung-sambung tu baru menarik nak tengok balik. Oh, tengok daripada jauh, tengok pada dekat, tengok lagi dekat. Kalau macam tu, kenalah selalu tangkap, kena rajin sikit lah bawa keluar kamera tu. Jadi itulah 5 tips yang saya boleh kongsikan untuk dapatkan video yang lebih cantik, lebih menarik, lebih smooth dan nampak macam profesional. Tapi sebelum tu, saya ada bonus tip untuk hari ni. Tapi bonus tip ni kena buat keluar modal lah sikit. Nak tengok bonus tip ni apa? Jom tengok. Jadi untuk dapatkan footage yang cantik dan tak ada goyang-goyang, saya suggest untuk beli gimbal untuk phone yang macam ni. Gimbal macam ni tak mahal pun, dalam RM500 macam tu. It's a very good investment lah. Dan boleh pakai untuk dapatkan video-video yang cantik. So senang je, kita just letak phone kita kat sini. Kemudian kita tekan on. Sekarang kita boleh dapat video yang stable. Nampak ni, dia ikut je. Dia smoothkan kita punya movement. Gimbal macam ni banyak macam-macam jenis ada kat pasaran, boleh pilih mana-mana pun. Tapi saya highly suggest ni lah DJI sendiri. Sini saya pakai DJI Osmo Mobile 3. Sebab apa? Sebab dia boleh lipat. Nampak macam tak banyak beza, tapi sebabkan lipat ni memang boleh save banyak space. So kita tengoklah movement apa yang kita boleh buat dengan gimbal yang kita tak boleh buat dengan tangan biasa. Jadi itulah tips-tips yang saya dapat kongsikan untuk dapatkan video yang cantik, yang saya sendiri pakai dan saya sendiri guna selalu. Okay, harap ilmu ni bermanfaat untuk semua. So see you guys in the next one.